Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para jemaah Masjid Asy-Syafa'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, kita berjumpa pada episod ketiga. Para penonton sekalian, kita cuba runangi. Kalau kita flashback semula, hadis yang pada minggu pertama tu kita baca hadis tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana beliau apabila beliau ditanya, beliau kata aku yang tahu. So Allah SWT menegur beliau dengan memberitahu bahawa ada orang lagi yang lebih tahu daripada kamu, dan Nabi Musa alaihi salam disuruh untuk pergi mencari orang tersebut demi menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah ini di dalam surah Al-Kahfi, yang Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan seorang lelaki yang namanya Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam, beliau menunjuk atau membawa Nabi Musa bersama mengembara, yang walhal sebenarnya Nabi Musa yang ingin ikut. So pada mulanya Nabi Khidir rajulun salih cakap, kamu tidak akan mampu untuk bersabar dengan aku. So Nabi Musa cakap, bawalah aku akan kau bawa aku, dan lepas ni aku akan ikut dan belajar. So 3 perkara berlaku. Yang pertama, apabila Nabi Musa alaihi salam bersama Khidir menaiki bot ataupun kapal, dan Khidir merosakkannya. Nabi Musa bertanya kepada Khidir bahawa kenapa kamu rosakkan sampan tersebut ataupun kapal tersebut? Lepas tu Khidir cakap apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku dah cakap sesungguhnya kamu tidak akan boleh bersabar dengan aku. So Nabi Musa cakap apa? Bagi aku peluang, lepas ni aku akan jadi orang yang lebih bersabar dan aku tak akan bertanya. Masuk satu kampung, tiba-tiba Khidir membunuh seorang anak lelaki, dan Nabi Musa terkejut. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa kamu bunuh budak ni? Kan? Apa salah dia sampai kamu kena bunuh dia? Khidir cakap apa? Innaka lan tastati'a ya sabra. Kamu tidak akan boleh sabar dengan apa yang aku lakukan. Yang kali ketiga, Nabi Musa minta lagi peluang. Kata kalau lepas ni aku bertanya lagi, kita berpisah. Kali ketiga, Khidir berjumpa dengan mereka berdua berjumpa dengan seorang lelaki, masuk satu kampung di mana kampung itu tidak langsung mengindahkan mereka. Tak bagi makan, tak bagi apa, tetapi Khidir nampak ada satu tembok tu jatuh pecah, dan dia sendiri yang tolong untuk membangunkan semula tembok tersebut. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa kau pergi buat benda ni, sedangkan kau cuba tengok orang kampung mereka tak nak layan kita, tapi kau buat macam ni. So Khidir pun cakap apa? Jadi sampai sini sajalah Musa, kita punya pengajian kita ataupun perjalanan kita. Sekarang aku akan bagi tahu kepada kamu apakah perkara-perkara yang kenapa aku buat perkara-perkara tersebut, supaya kamu lebih memahami. Lepas tu Khidir menceritakan bahawa Amas Safina tu limasakin, kapal tu untuk transport ataupun kenderaan bagi orang-orang yang miskin untuk bergerak antara satu sama lain, ke satu tempat ke satu tempat. Dan di depannya nanti ada macam so-called lanun yang akan ambil kapal-kapal yang cantik. Maka dari situ aku mengaibkannya supaya tidak diambil oleh lanun-lanun. Yang kedua adalah seorang budak lelaki yang mana nanti satu hari beliau bila membesar, beliau akan menjadi orang yang kufur kepada Allah SWT, yang derhaka kepada mak bapaknya.
So aku bunuh dia supaya Allah nanti akan gantikan kepada mak ayahnya anak yang baru yang lebih soleh. Yang ketiga, kerana apa beliau membangunkan semula tembok tu? Kerana di bawah itu ada harta anak yatim, ya. So, yang kalau tembok tu roboh, harta tu akan terkeluar, dan akan jadi hak orang lain. So dia nak jaga, ya. Di sini para penonton sekalian, kita dapat lihat betapa sukarnya perjalanan untuk menuntut ilmu. Kita nak menuntut ilmu, para penonton sekalian, bukanlah senang, ya. Tanyalah asatizah yang lain, ataupun hatta jangan cakap asatizah lah. Dalam perjalanan kita untuk kita berada di mana sekarang, ia diuji dengan pelbagai ujian. Ada yang dalam perjalanan, sepanjang perjalanan pengajian tu ada rasa nak give up. Ada yang diuji dengan kehilangan mak ayah. Bila saya ingat lagi waktu saya masih belajar tu, kawan saya kehilangan mak ayah dia. Hatta saya pun kehilangan nenek waktu saya belajar, kehilangan nenek. So dia ujian demi ujian. Dia akan kita pasti akan diuji apabila kita sedang dalam mencari ataupun menuntut ilmu. Dan kunci kejayaan bagi itu semua adalah satu, kesabaran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin memberitahu bahawa Nabi Musa tidak sabar, tak. Walhal Nabi Musa adalah insan yang paling bersabar di zaman beliau, apabila beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya seorang lelaki nama Fir'aun yang nak bunuh dia, sabaran dia tu sangat tinggi. Tetapi hal ini berlaku, hikmah dia sekarang ni untuk bagi tahu kepada kita bahawa dalam menuntut ilmu, dia memerlukan kepada kesabaran. Dan setiap jerit perih yang kita lalui, ia pasti akan datangnya kesenangan selepas kesabaran, dan selepas kita laluinya dengan kesabaran. Kita tengok, cuba relate dengan perkara sekarang COVID-19, tuan-tuan. Hampir 1 tahun, saya rasa daripada bulan 1 sekarang dah bulan 7, ya. Hampir setengah tahun ni, dalam 2020 ni, kita hidup dengan keadaan norma baru, keluar dengan memakai pelitup muka, tidak ada gathering macam dulu. Tidak ada orang Melayu majlis perkahwinan di bawah blok ke di mana ke, semua ditiadakan. Tetapi apakah hikmah di sebalik tersebut? Untuk menjaga kesihatan. Kurang keluar, penonton, duit pun kurang keluar. So di semua ada hikmah. Bersabar, teruskan mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala. Kita jalankan tanggungjawab kita sebagai manusia ataupun sebagai rakyat yang bertanggungjawab, keluar pakai pelitup dan sebagainya. Dan macam yalah, menuntut. Ini kira sebagai perjalanan kita juga dalam menuntut ilmu. Sejauh mana kita mampu bersabar dan bertabah di atas ujian Allah ini, dan selagi itulah kita akan memperolehi ganjaran dia. Ganjaran yang mana Allah SWT masih sembunyikan, dan insya-Allah kita pasti satu hari nanti akan diketemukan juga dengan ubat bagi penyakit COVID-19 ni, dan semoga kita dapat hidup seperti sedia kala. Sekarang ni masih lagi, para penonton, ada lagi kes-kes yang terbaru, ya. So kita jangan, orang kata tu, mengambil lewa sambil mengambil lewa. Okey, itu saja saya boleh kongsikan kepada anda tentang kisah Nabi Musa alaihi salam apabila beliau mengaku yang dirinya tu pandai, kan. Maknanya dia mengetahui, tak salah, tetapi sebenarnya dia patut daripada awal tu dia kena kata yang Allahu a'lam, Allah tu lebih tahu. So para penonton, saya nak cakap dengan tentang Allahu a'lam ni, bila saya pernah bertanya kepada syekh saya waktu saya belajar dulu, saya tanya dengan syekh, boleh tak kita sebagai seorang
hamba kita sekarang ni, zaman sekarang ni, umat Nabi Muhammad SAW, kita boleh cakap tak, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang tahu. So saya cakap tidak boleh, kerana yang mengetahui tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Nabi Muhammad SAW pula, dia tahu, tapi waktu dia hidup. Sekarang ni dia dah tak hidup, dia tidak maknanya dia tidak lagi, Nabi SAW sudah wafat. Maka perkataan Allah wa rasuluhu a'lam itu tidak lagi relevan digunakan pada zaman ini. Tetapi kalau ianya digunakan saat zaman sahabah yang berjumpa dengan Rasul, dibolehkan. Ya, so kalau lepas ni kita tidak apabila kita tidak mengetahui satu perkara, cukuplah dengan hanya mengatakan Allahu a'lam. Allah sahaja yang tahu. Kalau kita tak tahu, kita usaha untuk ambil tahu, kita usaha untuk belajar. Kalau di luar kita punya jangkauan ataupun di luar daripada kita punya kudrah untuk sesuatu ilmu tu, kita serahkan saja pada orang yang lebih tahu dan kita cakap Allahu a'lam, ya. Semoga ada manfaat pada pengusian saya pada minggu ketiga ini, ya. Teruskan berdoa dan teruskan support Masjid Asy-Syafa'ah melalui sumbangan-sumbangan anda secara online maupun offline, ya. Semoga Allah SWT menambahkan lagi rezeki-rezeki anda apabila anda melakukan infak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.